أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertamanya dan selama-lamanya kita rafakkan syukur kehadap Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita dengan segala nikmat, iaitu antaranya nikmat kesihatan tubuh badan kita serta diberikan kelapangan masa, ditambah dengan nikmat iman dan Islam, serta nikmat iaitu taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat sama-sama kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala menunaikan fardu subuh berjemaah, serta diberikan peluang untuk kita sama-sama menempatkan diri kita ke dalam majlis ilmu. Semoga sentiasa dibekalkan bagi diri kita keimanan dan ketakwaan, serta semoga kita mendapat hidayah dan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala kehidupan kita di atas dunia dan juga sehingga ke akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, seterusnya mengikuti Nabi SAW sehinggalah ke hari kiamah. Juga saya mulakan para alim ulama, tuan-tuan guru, para ustaz, tuan imam, serta pengusik pada masjid kita, ada jawatan kuasanya, hadirin hadirat, haji-haji, haji-hajah, muslimin muslimat dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah SWT pada pagi yang barakah ini. Semoga pertemuan ini diberkatinya dan perpisahan kita juga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulakan saya ingin memohon maaf daripada hati saya kerana ketidakmampuan saya untuk hadir pada semalam. Saya mohon maaf. Tuan-tuan maafkan saya tak ni? Benar? Alhamdulillah. Jadi insya-Allah hari ini kita akan sambung pada ayat 57. Sebelum tu mari sama-sama kita bacakan, semoga Allah SWT memberikan barakah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Maksudnya, dan kami telah menaungi kamu dengan awan dari panas matahari di padang pasir, dan kami turunkan kepada kamu manna dan salwa, serta kami berfirman, makanlah dari makanan-makanan yang baik yang kami telah kurniakan kepada kamu, dan tidaklah mereka menganiaya kami sebab mereka kufur akan nikmat itu, tetapi sebenarnya mereka adalah menganiaya diri mereka sendiri. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan sambungan kepada iaitu penceritaan tentang kaum Bani Israel. Dan ayat ini juga merupakan ayat yang menceritakan salah satu nikmat yang terbesar dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel, iaitu keturunan kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Makanya kalau kita semak kembali pada ayat yang ke-47, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kaum Bani Israel
Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Allah menyebutkan, wahai Bani Israel, kenangkanlah segala nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kamu. Dan maknanya ingat bahawasanya aku telah melebihkan kamu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala melebihkan kaum ini dengan Allah menyebutkan wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Kamu ini diberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada mana-mana kaum yang lain. Jadi nak sebutkan betapa hebatnya nikmat telah diberikan kepada mereka, di antaranya adalah pada ayat ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala, yang pertamanya kita lihat pada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Wa dhallalna itu bermakna kepada kami menaungi, bermaksud kami telah melindungi kamu daripada apa? Kepanasan cahaya mentari. Jadi ini nak sebut kata salah satu nikmatnya kepada mereka, walaupun berada pada tempat yang mana macam padang pasir dan kepanasan dan sebagainya, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menaungi mereka. Begini juga ayat yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menerangkan 7 golongan yang mana pada hari akhirat akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bayang-bayang arasy Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah hadis yang sahih. Jadi mungkin nanti kemudian kita boleh bacakan hadis tersebut, tetapi Nabi menggunakan perkataan yang sama, dhallal, nak sebut kata perlindungan daripada terik kepanasan. Kerana yaumul akhirah itu teramat-amat panas, yaumul mahsyar itu teramat-amat panas. Maka penantian sebelum menunggu hisab tersebut bagi mereka yang tergolong dalam 7 golongan ini, di antaranya mereka yang berinfak dengan tangan kanannya, kata Nabi SAW, dan sehingga tangan kirinya tidak mengetahui. Maksudnya apa? Give and forget. Siapa yang memberi dan melupakan pemberiannya, Allah akan menaunginya dengan bayang-bayang arasy Allah. Tidak dia merasakan kepanasan pada hari yaumul mahsyar. Dan caranya siapa lagi? Mereka yang merindui masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, yang merasakan hati mereka tertaut dengan masjid Allah, rasa rindu nak pergi masjid, duk teringat-teringat ni. Yang orang ini akan dapat naungan di yaumul mahsyar. Jadi ada banyak lagi golongan yang lain, yang tu mungkin insya-Allah ada peluang lagi kita akan sebutkan. Tetapi saya nak sebut sini Nabi gunakan perkataan sama, bermaksud pada yaumul mahsyar itu teramat terik. Dan pada ketika Bani Israel ni keluar daripada negara Mesir itu, mereka berada dalam keadaan panas. Maka Allah naung mereka dengan ghamam. Al-ghamam yang disebutkan dalam ayat ini maknanya wa dhallalna alaikumu, maksudnya ala, datang dari perkataan ala, maksud di atas mereka. Di atas mereka itu al-ghamam adanya kepulan-kepulan awan. Jadi pada ayat ini ditafsirkan bahawa ghamam itu membawa maksud naungan Allah Subhanahu wa taala daripada kepulan awan, dan awan itu menutupi langit sehingga menyebabkan mereka tidak merasakan kepanasan. Masya Allah, tabarakallah. Walaupun mereka ni banyak mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat demi nikmat kepada mereka. Karena adanya orang yang beriman, mereka di kalangan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi diri kita, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat balik bagaimana nikmat-nikmat ini juga. Kerana ujian dalam kehidupan ini dia ada 2. Sama ada senang ataupun susah. Sama ada nikmat ataupun kesusahan. Jadi antara ujian kedua-dua ni, yang paling mudah seseorang yang beriman melepasinya adalah nikmat kesusahan. Yang sukar untuk dilepasi adalah nikmat kesenangan. Oleh sebab itu kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel. Dalam mereka diberikan nikmat demi nikmat. Kadang-kadang di kalangan mereka, bagaimana awal tu kita cerita, mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala merentasi Laut Merah. Tapi selepas pada tu kembali mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Nak sebut kata kita ni, tuan-tuan, kadang-kadang kita bukan kena minta, kita senang je, tuan-tuan. Sahabat Nabi SAW ajma'in, kalau sehari dalam masa berapa lama tak sakit, mereka semua risau.
risau, ya Allah, adakah kerana Allah ni istidrajkan aku ni? Adakah kerana Allah telah memalingkan, makna paling daripada aku, kerana aku ni tak diberikan kesusahan dan kesakitan. Nampak? Kerana apa? Bagi mereka kesusahan dan kesakitan itu adalah tanda Allah mengingati mereka. Sebagaimana Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bila ditanyakan sahabat, wahai Abu Dzar, bilakah saat yang paling kamu suka wahai Abu Dzar? Saat yang paling kamu cinta, yang paling menggembirakan kamu dalam kehidupan? Sayyidina Abu Dzar jawab, ada 3. Yang pertama sekali dijawabnya adalah, waktu paling aku suka adalah bila mana waktu aku lapar. Pelik tak tuan? Kita kadang di kalangan orang kalau lapar tu apa saja boleh berlaku, boleh terbang segala benda. Nak sebut kata boleh mengamuk kalau lapar ni. Pertama Sayyidina Abu Dzar kata, paling aku suka waktu aku lapar. Dan yang kedua, paling aku suka adalah waktu aku sakit. Pelik tak? Ada orang kata sakit tu menyebabkan dia hilang pertimbangan, sampai lupakan Allah SWT, sampai menyalahkan Allah kerana kesakitan dia. Sedang Sayyidina Abu Dzar, dia menunggu-nunggu saat kesakitan dia. Dan yang ketiga, bila mana waktu paling suka dan waktu paling kamu cinta ya Abu Dzar? Sayyidina Abu Dzar Ghifari kata, paling aku cinta adalah ketika mana aku nak mati nanti. Tu saat aku tunggu-tunggu tu. Kita ada tak tunggu kematian kita? Waktu saat paling gembira katanya. Jadi sahabat ni pelik, kerana tak sama dengan orang biasa. Selalunya waktu gembira waktu bila? Waktu pernikahan, waktu dapat apa? Dapat naik pangkat dan sebagainya. Waktu anak, kelahiran anak pertama. Jadi banyak cara kita ni gembira kita berbeza. Sebab Sayyidina Abu Dzar kata apa? Kenapa? Sahabat ni pelik tanya, kenapa begitu ya Sayyidina Abu Dzar? Sayyidina Abu Dzar kata, yang pertama, kerana waktu lapar itu aku terkenang ketika mana aku diberikan makan oleh Allah SWT. Waktu aku lapar tu, Allahu Akbar, selama ni aku diberikan makan oleh Allah, maka aku rasa lebih rapat dengan Allah SWT. Memang benar, bila mana kita lapar sebenarnya hakikat kita lebih rapat dengan Allah SWT, kerana kita berjaya kontrol nafsu kita. Kita berjaya menundukkan pandangan kita kerana kita melaparkan diri kita, dengan kita berpuasa, antaranya puasa sunat dan sebagainya. Sebutkan kata bila lapar tu dekat dengan Allah. Yang kedua, kenapa waktu sakit suka ya Abu Dzar? Kerana Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, Nabi kata, pada ketika yaumul mahsyar nanti, yaumul akhirah, Allah SWT berfirman kepada orang-orang beriman, dahulu aku sakit, kata Allah SWT, kenapa kamu tak pergi ziarah? Jadi orang beriman akan pelik, kata Nabi SAW. Rupa-rupanya bukan Allah itu sakit, tapi Allah nak beritahu memang mustahil Allah itu ada sebarang sifat kelemahan. Tapi Allah nak beritahu, kata Nabi SAW, bahawa orang yang sakit Allah ada pada dia, Allah dekat dengan dia. Orang yang sakit, sebab apa? Orang yang sakit inilah, mereka ini doa mereka mustajab di sisi Allah SWT. Sehingga kan Nabi SAW sebut orang beriman hatta syaukata yushaku. Maknanya kalaulah seorang beriman terpijak duri ataupun paku benda yang tajam pada kakinya, sakit ni, bila mana kesakitan itu, kata Nabi SAW, akan diluruhkan semua dosa-dosanya dan akan, maksudnya, diangkat darjatnya kerana kesakitan di sisi Allah SWT semakin rapat dan semakin hampir. Rupanya tuan-tuan dirahmati Allah, maksud hadis Nabi tadi, orang yang sakit antaranya kita kena pergi ziarah. Bagi diri kita kena usaha untuk pergi ziarah orang sakit. Sebab orang sakit tu dekat dengan Allah SWT. Dan kalau kita sakit sebenarnya, kita dekat dengan Allah SWT. Sebab tu sahabat risau, kalau aku tak sakit ni, rasa jauh daripada Allah SWT. Yang kita risau kalau sakit, nak demam, kata. Bila orang tanya ni, nak demam ke? Kita kata nak demam. Demam sungguh sebab nak demam. Cuba kalau kata kita kata insya-Allah tak demam lah contoh gitulah. Tapi nak sebut kita takut pada kesakitan. Tapi sahabat risau kalau tak sakit, kerana bagi mereka kalau tak sakit tu mungkin Allah kerana mereka hubungan mereka dengan Allah jauh, katanya. Walaupun sebenarnya mereka ni radhiyallahu anhum wa radu'an,
Mereka ni redha pada Allah, Allah juga redha pada mereka. Nak sebut iman mereka di sisi Allah SWT. Dan bila ditanya lagi, kenapa waktu kematian itu waktu yang paling kamu suka, kamu cinta? Karena dia kata, Sayyidina Abu Dzar kata, karena kematian adalah pintu untuk aku bertemu dengan Allah yang aku cinta. Kematian adalah pintu, dan aku kena lalu pintu tersebut. Pintu itulah yang menyebabkan aku boleh bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, yang selama ni aku sujud dan menghadap dia, dan aku sangat berhajat untuk bertemu dengannya, kerana aku teramat cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba tuan, perspektif orang beriman berbeza terhadap ujian. Sebab tu ujian kesusahan adalah mudah untuk seorang tu lalu, kerana mereka akan mudah kembali pada Allah SWT. Tetapi kalau ujian kesenangan, kadang-kadang orang itu menyebabkan seorang itu lari daripada Allah SWT. Kita lihat kadang-kadang ada orang susah, kemudian mendapat kesenangan dan kekayaan, melupakan Allah SWT. Banyak kisah-kisah sebelum ni, Qarun antaranya, yang terjadi semikian pada zaman Nabi Musa AS. Masa fakir ni beribadah sungguh pada Allah, tiba dapat kesenangan, kekayaan, terus lupa Allah, tidak hadir lagi pada tempat-tempat ibadah, sehingga kan diminta zakat tapi tak mau dibayarnya. Akhirnya Allah SWT murka kepada dia. Nak sebut kata, nikmat kesenangan ni menyebabkan orang tu mudah lalai dan meninggalkan Allah SWT. Jadi bagi kita yang merasakan kesusahan dalam kehidupan, hakikatnya itu adalah tanda Allah ingin meletakkan kita pada darjat yang dekat dengan Allah SWT. Kesusahan itu membawa kita lebih hampir kepadanya, dan membawa seorang itu darjatnya hadir kepada Allah SWT, sehingga kan bila mana selalu kesusahan dilaluinya, kesakitan dia alaminya, menggugurkan segala dosa-dosanya di sisi Allah Subhanahu Taala. Masya-Allah, tabarakallah. Oleh hal demikian, Allah SWT menceritakan di antara nikmat kepada kaum Bani Israel. Kita lihat bagaimana mereka kadang-kadang tu melupai Allah, maknanya telah lari daripada mengenang nikmat Allah SWT, sehingga Allah perlu ingatkan pada mereka, Rasul mereka perlu ingatkan banyak kali tentang nikmat ini, supaya nikmat itu tidak menjadi istidraj, menjadi perkara yang menyebabkan, maksudnya Allah telah tidak memandang lagi kepada dia. Kerana ada nikmat, dia tidak infak jalan Allah. Kerana ada nikmat, dia telah lari daripada beribadah pada Allah. Dan kerana ada nikmat juga menyebabkan dia menjadi orang yang tidak mahu beramal di dalam agama, tidak mahu melakukan apa yang disuruh di dalam agama Allah SWT. Maka oleh sebab demikian, mengenang kita kepada nikmat sebenarnya mengenang kita kepada pemberi nikmat itu. Kerana dengan kita mengenangkannya, barulah kita akan kembali mengetahui bahawa semua yang kita dapat adalah daripada Allah Subhanahu Taala. Sebagaimana disebutkan, bila mana Nabi Sulaiman dipuji tentang bagaimana hebatnya kerajaannya, yang mendapat sebuah empire yang bukan saja di kalangan makhluk dunia ini, seperti makna haiwan sendiri pun menjadi salah satu daripada bala tentera Nabi Sulaiman alaihissalam. Betapa hebatnya mahligai, sehingga kan jin pun patuh kepada. Maksudnya betapa hebatnya dia punya kekuasaan, kenikmatan yang Allah berikan. Tetapi bila dipuji, diberikan pujian kepada dia, dia mengatakan hadza min fadli rabbi. Semuanya ini adalah daripada fadli, maknanya kelebihan diberikan daripada Tuhan aku. Semua Allah berikan. Ini nak sebut kata kita pun kena begitu tuan. Bila Allah kata, oh kamu ni baguslah begini, maksudnya kelebihan yang diberi pujian daripada orang lain, kita sebut alhamdulillah, hadza min fadli rabbi. Semua ni daripada Allah SWT. Kalau dia nak tarik, dia akan tarik bila-bila masa, dan pastinya dia akan tarik bila kita meninggalkan dunia ini. Tak ada apa yang kita akan bawa melainkan hanyalah amalan kita dan juga anak soleh yang kita tinggalkan, serta ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain yang orang lain amalkan. Ini kata Nabi SAW sebuah hadis sahih. Maka saya teruskan. Kata Sayyidina Ibn Abbas, al-ghamam itu membawa maksud kepada awan putih yang menaungi mereka daripada terik matahari di padang pasir. Jadi mereka ni dinaungi, mendapatkan keselesaan duduk di bawah, di bayang-bayang awan. Jadi nak sebutkan kata, kalau lepas ni kita duduk mana-mana, tiba-tiba rasa redup tu, kita sebutlah alhamdulillah. Maknanya mungkin itu adalah maksudnya daripada antara nikmat yang Allah berikan pada kita. Kerana kadang-kadang kita tak sedar, tuan-tuan dirahmati Allah, bila kita baca ayat Allah baru kita perasan sebenarnya naungan-naungan ini
bila mana dapat kita duduk bawah teduhan, bawah rumah kita ketika kepanasan, ketika hujan, kita duduk di luar, ada pokok-pokok untuk kita menaung bawah dia. Semua itu adalah disebutkan wa dhallalna alaikum. Itulah naungan yang Allah berikan, antara nikmat yang hebat tetapi ramai yang tidak menyedarinya. Jadi ini antara Allah sebutkan. Yang seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menyambung dengan yang lain, iaitu yang kedua nikmatnya, wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Jadi Allah SWT sebut, dan kami turunkan. Anzalna ada daripada perkataan nazzala, maksudnya wa anzalna adalah kami menurunkan. Na tu baru maksud kami, dhamir dia. Jadi kami telah turun, maknanya dia daripada tempat yang tinggi kepada tempat yang rendah. Jadi di sini disebutkan bahawa alai juga, alaikum maksudnya ke atas juga, ke atas kamu. Maknanya daripada atas ke bawah. Turun daripada langit Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Bagaimana Allah sebutkan perkataan yang pertama, iaitu al-manna. Yang kedua wassalwa, dan wa itu adalah dan, as-salwa, salwa tu yang kedua. Jadi apakah tafsirnya daripada al-manna wassalwa yang turunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang, maknanya Bani Israel, kaum Bani Israel? Yang pertama, terdapat banyak tafsiran apakah makna al-manna, sehingga kan sekarang orang ambil perkataan tu buat produk-produk kesihatan. Al-manna dia tak sama, tuan-tuan dirahmati Allah. Al-manna yang disebut dalam Quran adalah jauh daripada apa yang dapat kita bayangkan. Jadi apa ni? Yang pertama sekali, kata Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu, yang disebutkan bahawa al-manna itu membawa maksud sesuatu yang disebutkan benda yang boleh dimakan, yang jatuh tepat di atas pokok-pokok, di atas pohon-pohon. Jadi mereka ni duduk sekeliling tu, ada pohon-pohon yang mungkin tak banyak, Allahu alam, tapi makanan tu atas pohon-pohon tu. Jadi disebutkan mereka ni akan datang pada waktu pagi untuk mengambil makanan tu saja, dan boleh terus dimakan. Tak payah masak, tak payah buat apa, terus makan je. Nak sebut kata betapa hebat nikmat Allah SWT kurnia pada mereka. Dan apa yang disebutkan al-manna ini lagi, kata Imam Mujahid, Imam Mujahid menyebutkan bahawa dia adalah sejenis getah, sejenis getah, wallahu a'lam, tapi boleh dimakan. Yang seterusnya kata Ikrimah. Ini semua mufassirin, tuan-tuan. Kita pernah baca pada yang first sekali, kalau tuan-tuan ingat balik, ini adalah golongan tabi'in, mereka yang berguru dengan sahabat-sahabat Nabi SAW. Ikrimah kata ia turun, ia diturunkan bagaikan embun yang menyerupai buah-buah yang kasar. Jadi dia macam embun, kata Ikrimah. Dan disebutkan juga oleh para ulama yang lain, antaranya disebutkan dalam tafsir Pimpinan Ar-Rahman yang kita bacakan ini, dia adalah sejenis makanan yang manis pekat macam madu. Jadi dia macam madu yang turun seperti embun dari langit. Ini seperti mana pendapat Ikrimah, turun macam embun, kemudian ia jatuh ke atas batu dan daun-daun kayu. Ini sebut kata yang tadi tu, pendapat Ibn Abbas tadi. Jadi dia jatuh di atas kayu-kayu dan dia jatuh atas pohon. Kenapa tak jatuh atas tanah, orang tanya? Kalau jatuh atas tanah, macam mana nak makan, tuan-tuan? Macam kita makanan jatuh atas tanah tu ada kala menjadi kotor dan sebagainya. Tapi jatuh atas batu, atas daun, mudah untuk mereka ambil saja kemudian makan yang disebutkan al-manna ini. Jadi ini adalah pendapat-pendapat. Walau bagaimanapun di dalam kitab Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir menyebutkan bagaimana nak sebutkan al-manna ini ada banyak sungguh tafsiran. Tak dapat diungkapkan kerana banyak sangat, kerana tak disebutkan secara jelas. Dan disebutkan bahawa macam mana pun nak sebut kata al-manna ini, nikmat ini, mereka dapat dengan maknanya sesuatu yang amat baik. Al-manna ni adalah satu makanan yang amat baik, dan mereka tanpa memerlukan sebarang usaha pun ataupun memerlukan sebarang kerja yang keras untuk mendapatkannya. Macam kita, tuan-tuan, nak masak apa dia? Nak masak, nak buat sambal belacan tu pun panjang cerita. Nak kena potong cili, nak cari pula belacan. Belacan pula tak boleh belacan yang kat sini, kena cari tempat lain pula yang sedap. Nak sebut kata nak buat makanan tu kena usaha, kena dapatkan. Nak makan ayam pun kena pergi pasar, kalau tak pun kena sembelih sebagainya, kena usaha. Mereka tak payah,
kutip saja terus makan. Nak sebut kata dahlah makanan itu mudah nak dapat, dan dalam masa yang sama manfaat yang cukup baik untuk kesihatan, dan juga sebutkan makanan yang amat baik kerana diturunkan direct daripada langit Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini antara nikmat, walaupun maksudnya mereka melakukan keingkaran, tapi tetap Allah berikan nikmat, dan Allah SWT mengingatkan mereka supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ada juga ulama sebut dia adalah maknanya disebutkan oleh Imam Ibn Kathir, antaranya disebutkan mufassir lain bernama Ar-Rabi' bin Anas, nyatakan bahawa al-manna ini adalah bila mana makan, jika dimakan tanpa campur apa-apa. Jadi maksudnya dia boleh digunakan untuk mencampur juga dengan makanan lain katanya. Jadi kata Ar-Rabi' bin Anas menyebutkan dalam kitab Ibn Katsir, dituliskan tentang pendapatnya, al-manna ini mana dimakan kalau tanpa campur apa-apa, dia berfungsi sebagai makanan dan manisan seperti mana madu. Jadi dia makan macam madu. Yang kedua, kalau dicampur dengan air itu menjadi segar. Jadi air yang tak elok campur jadi segar air itu. Jadi yang seterusnya, kalau dicampur dengan benda lain menjadi makanan yang berbeza, dan disebutkan makanan yang baik, maknanya untuk dimakan oleh manusia. Jadi nak sebut nikmat turun pada Allah SWT sebegini rupa, cukup hebat pada mereka. Dan disebutkan yang seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala nyambungnya dengan menyebutkan yang kedua, iaitu as-salwa. Tapi sebelum tu tuan-tuan dirahmati Allah, pernah disebutkan dalam sebuah hadis, tuan-tuan boleh tulis dalam kitab catatan itu, dalam bahagian hadis, Nabi SAW pernah menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, Sa'id bin Zaid, yang mana telah hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, mana hadis yang sahih tuan-tuan, menyebutkan bahawa Nabi bersabda, al-kam'atu minal manna wa ma'uha shifaa'un lil 'ain. Jadi al-kam'ah boleh ditulis alif lam kaf mim alif hamzah ta marbutah. Al-kam'atu minal manna. Kata Nabi SAW, ada sejenis makanan namanya al-kam'ah, dan al-kam'ah ini adalah sebahagian daripada al-manna. Jadi nak memahamkan kita bahawa al-manna ini, maksud tafsiran itu bukan kepada satu benda sahaja yang spesifik begitu. Dia ada satu nikmat yang besar di sisi Allah, satu jenis makanan yang cukup hebat yang Allah SWT turunkan kepada mereka. Dan Nabi kata al-kam'ah tu sebahagian daripada al-manna ini, dan maknanya masih ada lah. Wa ma'uha, dan air daripada kam'ah ini syifa, ubat kepada mata, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis. Makanya ulama antaranya Imam An-Nawawi menyebutkan apakah dia al-kam'ah. Jadi yang pertamanya disebutkan bahawa al-kam'ah ini adalah sejenis tumbuhan daripada keluarga cendawan. Daripada keluarga cendawan yang hidup seperti ubi kentang, dan maknanya dia hidup dalam tanah. Dia tak macam cendawan yang hidup kat luar ni, tapi dia hidup dalam tanah. Jadi dia tak ada semua tempat ada, tak semua tempat tak ada. Maksudnya tak semua tempat yang ada. Afwan. Jadinya disebutkan bahawa al-kam'ah ini macam, kalau tuan-tuan pernah dengar truffle, satu makanan yang mahal, antara makanan yang paling mahal dalam dunia. Truffle ni dia macam cendawan, dia duduk dalam tanah. Jadi dia tak semua tempat ada. Jadi disebutkan maksudnya pada saat-saat ini, truffle tu harga dia kalau 1.5 kilo saja, harga makanan tu yang sebutkan macam ubi kentang tapi di jenis cendawan ni, kalau nak makan dia 1.5 kilo berat dia, harga dia $330,000. Tuan-tuan bayangkan. Jadi nak sebut, Nabi kata al-kam'ah ini sebahagian daripada al-manna. Cuba tuan-tuan bayangkan, al-manna ni cuba bayangkan satu yang besar, kam'ah ni sebahagian kecil je daripada al-manna tu. Nak sebut kata betapa hebatnya nikmat Allah bagi pada mereka, makanan yang cukup hebat dan berzat.
Jadi disebutkan juga kepada Imam Nawawi juga sebut bahawa ia menyerupai al-mannah, dia hampir menyerupai, dan dia adalah sebahagian daripadanya yang turun kepada Bani Israel. Dia sebab apa disebut gitu? Kerana al-kam'ah ni tak perlu ditanam, tak perlu dijaga, dia akan tumbuh dengan sendirinya. Jadi itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita pergi kepada as-salwa. Apakah dia as-salwa? Ada 3 pendapat. Yang pertama kata Ali bin Abi Talha. Yang ni adalah anak murid kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi dia kata apa? Sayyidina Ibnu Abbas sebut kata as-salwa ni adalah burung yang menyerupai jenis puyuh, macam burung puyuh tu. Jadi yang itu pendapat pertama. Yang kedua, Ikrimah, juga penafsir mufassirin kalangan tabi'in, menyebutkan bahawa burung as-salwa ni adalah burung seperti yang ada dalam syurga. Allahu akbar. Yang besar, yang saiz ni lebih besar daripada burung layang-layang. Kata dia gitulah, dan tuan dirahmati Allah. Dan disebutkan oleh seorang lagi mufassirin, Wahab bin Munabbih, menyatakan bahawa as-salwa ni adalah burung yang banyak daging, seperti mana merpati, yang burung ni mendatangi mereka, burung ni datang pada mereka dan mereka mengambilnya seminggu sekali pada hari Sabtu. Jadi burung ni datang pada mereka dan mereka boleh makan daripada burung ni. Macam mana? Wallahu alam, tak disebutkanlah hadis macam mana, tapi disebutkan para mufassirin bahawa burung ni yang datang kepada mereka dan mereka ambil je burung tu. Maksudnya tuan-tuan tak payah usaha letak jaring, nak tangkap dia, nak tembak dia, tak payah. Dia terus datang kepada mereka dan mereka ambil pada hari Sabtu. Nak sebut kata ya Allah, datang depan mata mereka kepada makanan mereka. Kita nak beli ikan pun kena berebut dekat pasar. Ikan ni tinggal satu je, berebut orang nak beli. Nak sebut kata kena berusaha nak dapatkan makanan, tapi mereka makanan tu sampai depan mata, ambil je, terus boleh digunakan. Nak sebut betapa hebat nikmat diberikan oleh Allah SWT. Sebab tu Allah kata wa faddalnakum 'alal 'alamin. Maknanya kamu diberi nikmat banding lebih pada orang lain. Kenapa kamu tak kembali pada Allah SWT? Jadi ini mereka. Kemudian Allah SWT firman, kulu min tayyibat, balik pada surah Baqarah ni, kulu min tayyibati ma razaqnakum, dan makanlah daripada yang baik yang telah dikurniakan Allah kepada kamu. Maka ini juga ayat difahami kepada diri kita, tuan-tuan dirahmati Allah. Arahan Allah Subhanahu Wa Taala untuk maksud daripada ayat ni, kata Imam Ibn Kathir, mengandungi makna bahawa ini adalah pembolehan dan penganugerahan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap nikmat makan kita. Allah bagi makan, dan nak sebut dalam banyak-banyak makanan atas dunia ni, ada sebahagian saja yang haram. Banyaknya boleh makan, tuan-tuan. Sehingga kan maksudnya disebutkan hukum asal kepada makan ini adalah mubah, maksudnya harus boleh makan. Nak sebutkan kata kecuali benda-benda yang diharamkan dalam agama, darah, khinzir, disebutkan tu apa maksudnya, anjing, dan makanan-makanan yang memudaratkan, itu di antara yang disebutkan dalam Quran, dan banyaknya boleh makan. Tuan-tuan tengoklah kat dalam Malaysia ni betapa banyaknya makanan, dan itulah maksudnya Allah SWT memberikan nikmat pada diri kita. Oleh sebab demikian, kita lihat kepada surah Abasa. Jadi kita nak buka sekejap, tuan, ada masa sikit lagi, masa agak singkat sekarang ni. Kita tengok surat 1637, surah Abasa ayat 24, 1637. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, pada surah Abasa ini 1637 muka surat dia. Okey, dalam surah Abasa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada ayat yang ke-24. Allah Subhanahu Wa Taala firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falyanzuril insanu ila ta'amih. Kalaulah ia tidak memikirkan asal dan kesudahan dirinya, maka hendaklah manusia itu melihat kepada makanannya. Nak sebut kata makanan itu juga sebenarnya membawa hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh tengok makanan kita. Kadang-kadang tak perasan.
Selalu kalau kita nak cari makanan, kita cari apa dulu? Mesti yang sedap dulu. Roti canai banyak, yang mana paling sedap? Yang paling sedap itu yang kita tuju. Ataupun yang paling lazat, ataupun yang paling banyak kuantiti dia. Kedai ni banyak, kedai ni sikit, yang banyak tu dulu. Nak sebut kata itu pandangan perspektif kita, kerana kita dikurniakan Allah dengan nafsu. Kalau tak ada nafsu, tak makan kita, tuan-tuan dirahmati Allah. Nak sebut Allah bagi itu nikmat, dan antara nikmatnya bila mana Allah beri makan pada kita, itu adalah nikmat besar di sisi Allah SWT. Makanya Allah suruh kita, falyanzuril insanu ila ta'ami, kamu lihat makanan kamu. Dalam makanan yang mengandungi segala jenis khasiat, makanan ini lain khasiatnya. Buah tumbuh dari pokok, pokok tu semua sama je, ada batang, ada daun, daun hijau dan sebagainya. Tapi buah tu rasa dia lain. Ada buah bentuknya begini, ada buah bentuknya begini, ada pula rasanya masam, ada pula rasanya manis, ada pula khasiatnya vitamin C, ada pula khasiatnya lain-lain dan sebagainya. Makanan itu sendiri pun mempunyai khasiat yang berbeza, yang menyebabkan kita kena pandang makanan tu, falyanzuril insan bila ta'ami. Pandang makanan lepas ni bukan tengok sedap je. Tengok, ya Allah, yang pertama, bagaimana Allah menjadikannya. Semua, kalau tuan-tuan baca pada ayat seterusnya, Allah SWT sebut kata, anna sababnal ma'a sabba, sungguhnya kami telah mencurahkan hujan dengan curahan yang menakjubkan. Allah bagi hujan, dengan hujan tersebut, thumma syaqaqanal arda syaqqa, terbelahnya bumi ini sesuai untuk tumbuh-tumbuhan, fa'ambatna fiha habba, kami tumbuhkan daripada bumi itu biji-bijian. Kita makan nasi, tuan-tuan, ada nasi, padi, ada gandum, ada sebagainya, biji-bijian daripada tumbuhan tersebut. Kemudian daripada itu juga tengok ada yang lain, wa inaban wa qadba, kemudian tumbuhnya pohon-pohon anggur dan sayur-sayuran, wa zaitunan wa nakhla, tumbuh pula pokok zaitun dan pohon-pohon kurma, wa hadaiqa ghulba, dan lahir, maknanya daripada itu juga adanya taman-taman yang hijau subur. Orang bercucuk tanam dengan banyak jenis hasil daripada tanah dan daripada nikmat Allah SWT ini. Kemudian Allah SWT, wa fakihatan wa abba, banyak jenis buah-buahan serta macam-macam jenis tumbuh-tumbuhan. Kita sebut rumput-rumput ni macam tumbuh-tumbuhan yang kita boleh makan, yang sebutkan kata macam apa tu, sayur-sayur kita makan tu, dan seterusnya. Allah SWT sebut mata'an lakum wa li'an'amikum, semuanya ini yang tumbuh dari tanah yang berbeza dan khasiat yang berbeza, dan maksudnya keperluan kamu yang kamu boleh nikmati dengan perbezaannya. Ini untuk kamu dan untuk an'amikum, kamu makan juga haiwan kan, untuk protein kamu. Jadi tumbuhan ini juga untuk mereka, supaya mereka boleh hidup dengan maknanya dengan baik, dan kamu boleh guna, boleh sembelih mereka, boleh makan pula untuk menjadikan kesihatan tubuh untuk kamu makan, dan terus hidup dengan kebaikan di atas dunia untuk kamu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makanan itu. Maka lepas ni kalau tengok makanan bukan tengok sedap je. Sebab tu kata Nabi SAW, jangan kamu cela makanan. Hadis sahih, tak boleh cela makanan tu. Tak sedap ni, tak, dia kata tak sedap. Kalau kata ini kurang gula, tambah gula, tu tak apalah. Ini dapat mungkin tak sedap, terus marah, cela pula makanan tu, itu tak boleh, berdosa. Kerana apa? Itu tandanya mencela nikmat dan rezeki dari Allah. Kalau kata tak sedap, diam je, kemudian tinggalkan. Kata Nabi, maknanya dalam hadis tu sebut, kalau makanan Nabi tak suka, Nabi akan terus tinggal tanpa Nabi sebut apa-apa pun tentang makanan tersebut. Dan kalau dapat sesuatu, Nabi akan minta untuk kita puji makanan tersebut, nikmat tu daripada Allah SWT. Antaranya seorang sahabat nama Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu pernah menghidangkan Nabi dengan makanan, dengan makanan, wallahu alam, mungkin gandum ataupun wallahu alam. Kemudian Nabi minta, ada tak lauk nak aku gaulkan bersama makanan ni. Kemudian Jabir ni kata, kami ada cuka je Rasulullah. Cuka, bayangkan tuan. Kemudian Nabi kata, ini adalah makanan terbaik. Nabi kata cuka ni makanan terbaik, kata Nabi. Nabi puji makanan, walaupun cuka je ada depan mata. Kalau kita lah tuan-tuan pergi rumah orang makan nasi, ada lauk apa? Cuka je ada.
Terus kata, ajak makan ke ajak apa benda ni? Terus marah pada orang sebut. Nabi dapat tu je, Nabi kata, inilah makanan terbaik. Inilah makanan terbaik, kata Nabi SAW. Ini hadis lain yang Nabi sebutkan daripada riwayat Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Jadi nak sebut tuan-tuan dirahmati Allah, yang paling utama pada makanan yang kita makan itu bukanlah maksudnya dengan kelazatannya, tetapi dengan keberkatannya. Nabi SAW tidak pernah makan makanan yang lazat-lazat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah kenyang setelah dia meluk Islam. Tak pernah kenyang. Nabi SAW pun begitu juga. Nak sebut kata, Nabi ni pernah, Sayyidina Fatimah, Nabi pergi rumah Sayyidina Fatimah, Nabi pun dihidangkan makanan, kemudian Nabi makan roti, roti tu roti keras tuan-tuan. Nabi selalu makan roti keras, sehingga sahabat kata, aku tak pernah nampak Nabi makan roti lembut lepas mana Nabi menjadi Rasul. Selalu roti keras je. Jadi bila mana dimakan oleh Nabi SAW, maknanya gandum yang tak dikisar habis, maknanya gandum-gandum yang tak, maknanya yang keras itu menjadi roti. Kemudian bila Nabi SAW makan, Nabi kata, Siti Fatimah, inilah makanan paling sedap nak aku rasa. Dalam maksudnya Nabi SAW nak sebut kata, Nabi ni tak pernah tengok pada makanan tu macam mana hidangan, macam mana sedap dia, macam mana dibuat dan sebagainya, tapi Nabi melihat kepada barakah kepada makanan ni. Begitu juga para ulama, orang-orang soleh, mereka makan tuan-tuan dirahmati Allah, bukan nak halang lepas ni, lepas ni tak boleh dah makan kambing, dah tak boleh, lepas ni tak boleh dah nak makan sedap, tak boleh dah. Tak, makan sedap kerana apa? Allah SWT sebut, kulu min tayyibat, makanlah daripada apa yang aku kurniakan pada kamu, tapi makan jangan lupa pada aku. Tu masalah dia. Kadang-kadang orang makan kerana terlalu gairah makan, bila makan bismillah pun lupa sebut. Bila kenyang sendawa dia, panjang sendawa dia, sampai lupa nak sebut alhamdulillah. Kenyang begitu saja. Maka sebab tu Allah kata, falyanzuril insanu ila ta'ami. Kamu makan dengan nikmat aku berikan. Bukan maksudnya jangan lepas ni ada yang sedap, ada yang tak sedap, dapat nikmat mana sedap tak boleh makan, sedap tak boleh makan, nanti lupa pada Allah. Tak tuan-tuan, makanlah. Tapi lepas tu jangan lupa syukur pada Allah SWT. Bagaimana para ulama, antaranya Imam Syafi'i, pernah ni anak murid dia pelik, tengok dia makan banyak sangat tuan-tuan, banyak penuh makan imam. Patutnya orang makan sikit lah, kata supaya nak minta. Dia kata bila mana murid dia tanya, kenapa makan macam lebih, nak tanya segan, kata Imam Syafi'i kata, makanan itu kena setimpal dengan ibadahnya. Makanan itu kena setimpal dengan menuntut ilmunya. Makanya kalau makan dengan baik, dengan kenyang, alhamdulillah, ibadah pun kena banyak pada waktu selepas makan tu. Jadi makan bukan sekadar makan, sedap je, kenyang, alhamdulillah, kemudian tertinggal ibadah. Maka kalau makan sedap, mana ibadah perlu di-upkan lagi. Jadi saya habiskan sedikit pada, minta maaf lah tuan-tuan, terlajak sikit boleh insya-Allah. Jadi saya nak habiskan pada ayat tadi tu. Kemudian Allah SWT berfirman pada surah Al-Baqarah, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Dan tidaklah mereka menganiaya kami sebab kekufuran nikmat itu, tetapi sebenarnya mereka adalah menganiaya diri sendiri. Maka tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apakah dimaksudkan Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama, nikmat yang Allah berikan itu, kalau kita tak syukur, yang jadi problem nanti adalah diri kita. Allah SWT sebut, la in syakartum la azidannakum. Nikmat yang kamu dapat, sentiasa kamu kena syukur pada Allah, terima kasih pada Allah. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Allah sebut dalam Quran, kamu kena terima kasih pada aku dan kedua ibu bapa kamu. Nak sebut kata begitu. Jadi terima kasih pada Allah dengan ucapan alhamdulillah di antaranya. Ini antara kalimah yang agung yang kita sebutkan, yang kita bacakan ketika mana solat kita dalam surah Al-Fatihah. Pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, dengan cara itulah kita akan mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Sebab tu bagi diri kita, ucapan alhamdulillah itu bukan saja bermanfaat pada dunia kita, tetapi pada kehidupan selepas kematian kita. Nikmat itu disebutkan, sehingga kan disebutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Isra wal Mi'raj. Disebutkan dalam sebuah hadis bahawa Nabi Ibrahim pesan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, pesan kepada umatmu bahawa tanah dalam syurga ini sangat wangi, harum.
tanah dalam syurga ni, dan pohon-pohon yang tertumbuh dari dalam syurga ini datang daripada zikir-zikir mereka. Kalau kita berzikir tuan-tuan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, dengan penuh tawajuh keikhlasan pada Allah, maka Allah akan tumbuhkan pohon bagi diri kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah tabarakallah. Jadi syukur itu membawa nikmat. Dan wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur, kamu tak nak kenal aku, bahkan kamu gunakan nikmat aku untuk kamu senanglah hidup tanpa kamu taat pada aku, tanpa kamu buat benda yang aku suruh dan Nabi Muhammad SAW telah ajarkan pada kamu, maka inna azabi lasyadid, sungguhnya azabku amat pedih. Kamu tak nak syukur, azab amat pedih. Maknanya kamu tak nak. Dengan syukur ni tandanya kita kembali taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disebutkan daripada nikmat itu, kaum Bani Israel mendapat nikmat, tapi mereka mendapat kesusahan daripada syariat mereka, kerana mereka sentiasa maknanya sebut kata tidak syukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tuan-tuan catat saja, balik boleh buka. Saya pernah sebut ayat ni pada sebelum ni, surah Al-An'am ayat 146, muka surat 331. Buat masa agak singkat, tuan-tuan dirahmati Allah. Allah SWT beritahu bahawa mereka ini disyariatkan dengan kesusahan untuk makan, kerana tak boleh makan lemak kepada haiwan, binatang. Maknanya ada sebahagian makanan yang halal, tapi bagi mereka Allah haramkan, kerana mereka ni zalim terhadap diri mereka. Mereka tak nak ikut syariat maknanya sebut tak nak ikut perintah Allah SWT, tak nak syukur pada Allah SWT. Maka Allah sukarkan mereka dalam melakukan agama, kerana mereka ni maksudnya tidak banyak kembali kepada Allah SWT. Oleh sebab demikian, kita umat Muhammad diberikan kebaikan dengan Allah Subhanahu Wa Taala menikmatkan kita dengan pelbagai makanan dengan kenikmatan, maka siasalah kita kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak disebutkan yang akhir sekali tuan-tuan dirahmati Allah, di antaranya sebuah kisah Nabi SAW. Ni beza antara umat Muhammad dengan Bani Israel. Umat Muhammad diberikan nikmat kerana ketaatan mereka, kerana betapa mereka ni tawaduk dengan Nabi, dengan Allah SWT. Tetapi kaum Bani Israel dapat syariat, mendapat sebuah hukum itu kerana mereka zalim pada diri mereka, kerana mereka tak nak syukur pada Allah, maka Allah sukarkan syariat mereka. Umat Muhammad mudah syariat, dan Allah beri nikmat ni. Mereka ni sahabat ni segan nak minta pada Nabi. Dia bukan macam orang Bani Israel, kami lapar, tolong doa supaya Allah datangkan makanan dari langit, turun dari langit. Sahabat Nabi ni berlapar tuan-tuan. Nak sebut masa perang Khandaq, semua berlapar sampai ikat batu pada perut mereka. Nabi pun ikat tuan-tuan. Dan sehinggakan satu ketika Sayyidina Jabir tengok kesian kat Rasulullah, maka dia kata, Sayyidina Jabir pun tak kaya, jadi dia ada sikit gandum dengan ada seekor anak kambing. Maka dia kata pada isteri dia, kita sembelihlah bagi Nabi dengan beberapa orang sahabat Nabi untuk makan. Jadi dia pun sembelih. Bila selesai itu tuan-tuan dirahmati Allah SWT, Nabi ni dipanggil. Sayyidina Jabir kata, panggillah seorang, dua orang lagi. Nabi kata, okey, aku datang. Nabi panggil semua sekali. Sahabat ni ingat 2-3 orang datang, rupanya 3,000 orang datang. Terkejut dia. Sebab apa? Dia masak kambing seekor, kecil dia kambing, anak kambing, dengan sikit gandum. Jadi akhirnya Nabi SAW pun kata, jangan kamu tuangkan apa-apa. Nabi SAW doa, maka berkat makanan itu cukup untuk semua dan kenyang semua orang makan. Daripada itu saja yang datang daripada bekas masakan tersebut. Nak sebut makanan itu bukan penting sedapnya, tetapi barakahnya di sisi Allah SWT. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang tidak baik itu saya mohon maaf, berilah teguran pada saya fakir ini. Semoga Allah SWT memberkati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajab laha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, jauhkanlah kami daripada hati yang tidak khusyuk, jauhkanlah kami daripada nafsu yang tidak mampu kami bendung dan doa yang tidak mustajab. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kefahaman dalam agama, berikan kemudahan untuk memahami Al-Quran-Mu, dan juga untuk kami beramal dengannya. Semoga kami menjadi orang yang bertakwa, ya Allah. Ya Allah, berikanlah keselamatan dan berikanlah kemenangan kepada umat Islam, bagi mereka di Palestin dan juga diri kami, supaya kami dapat sentiasa memelihara akidah kami dan menambahkan ilmu kami. Semoga kami semakin hampir kepadamu, ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.